Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Sebelum saya memulakan perbincangan pada hari ini, saya ingin memperkenalkan ahli kuliah saya dan diri saya sendiri. Nama saya Luqman bin Ibrahim Syamsul Kamar, DB 190127 dari Fakulti FPTV. Nama saya Muhammad Faris bin Abdul Hakim, DF 190029 daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Saya sebagai Ketua Kumpulan Grup 4. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nur Amnan bin Nordin, pemegang kad matrik DB 190030 daripada Fakulti Pendidikan Teknikal dan Vocational. Nama saya Muhammad Syafiq Daniel bin Syirman. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Perbuatan iaitu FKMP. Nombor kad matrik saya adalah AD 180112. Nama saya Iqmal Hakim bin Ismail, DF 190038. Saya daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, FKAP. Nama saya Ahmad Qayyumi Ahmad Jihad, pemegang kad matrik CE 190012. Saya dari Fakulti Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik ataupun singkatannya FKEE. Nama saya Muhammad Taufik bin Arodi Mali, nombor matrik DF 190048 dari Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina, FKAAP. Saya Muhammad Syahidari Rosli, nombor matrik AD 190024 daripada FKFP. Nama saya Muhammad Wakyuddin bin Samsul Nizam, memegang kad matrik DB 190035. Saya dari Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational. Nama diberi Muhammad Khairul Ikmal bin Yahya, bernombor matrik DB 190120 daripada Fakulti FPTB. Pada hari ini, saya Muhammad Khairul Ikmal dan kawan-kawan akan membentangkan tajuk yang telah diberi daripada subjek pengajian Islam UQI 10102. Tajuk yang diberi ialah Kajian Tahap Pengetahuan dan Penerimaan Pelajar Universiti Tun Hussein On Malaysia terhadap amalan berpoligami di Malaysia. Seterusnya, apakah itu poligami? Poligami daripada istilah bahasa adalah menghimpunkan bilangan isteri dalam sesuatu masa. Secara ringkasnya, ialah seorang lelaki yang menikah lebih daripada satu orang isteri, tetapi tidak lebih daripada 4 orang isteri dalam satu masa. Hal ini telah ditegaskan di dalam firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masnan wa sulasan wa ru'ban. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُونَ. Maksudnya, dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim, maksudnya apabila kamu berkahwin dengan mereka, maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan daripada perempuan-perempuan lain, iaitu 2, 3, 4. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan berlaku adil di antara isteri-isteri kamu, maka berkahwinlah dengan siapa sahaja. Atau pakaikanlah hamba-hamba perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk mencegah supaya kamu tidak berbuat kezaliman. Seterusnya adalah kita pergi kepada hikmah berpoligami.
Antara hikmah berpoligami adalah mengangkat martabat kaum wanita. Seterusnya, menyelamatkan lelaki daripada berganti-ganti wanita dan berpasangan secara bebas. Seterusnya adalah melindungi kaum lelaki daripada perbuatan keji, iaitu melakukan seks bebas. Dan seterusnya adalah menyelamatkan pertambahan bilangan kaum wanita yang semakin banyak. Sebagaimana yang kita tahu, pada akhir zaman ini, bilangan wanita adalah berkali ganda daripada bilangan lelaki. Oleh itu, kasihanilah janda-janda dan anak-anak dara. Bilangan mereka terlebih banyak daripada kaum lelaki. Seterusnya, kita pergi kepada syarat keharusan berpoligami. Antara syarat-syaratnya adalah tidak melakukan kezaliman terhadap isteri, tidak melakukan keadilan di kalangan isteri, berkemampuan untuk berpoligami, mampu menunaikan kewajipan di dalam perkahwinan. Hukum poligami adalah kita terbahagi kepada 3. Yang pertama, harus. Hukum asal poligami ini adalah harus. Dan dengan syarat perlu berlaku adil kepada isteri-isteri. Seterusnya adalah haram. Sekiranya si suami tidak boleh berlaku adil kepada sang isterinya. Kemudiannya yang ketiga adalah makruh. Sekiranya suami menduga kemungkinan untuk tidak dapat melakukan adil, iaitu lebih besar. Isu semasa yang berkaitan dengan tajuk kita, iaitu poligami. Bertepatan dengan tajuk poligami, iaitu dengan menjadi skop perbahasan amalan poligami di Malaysia. Oleh hal yang demikian, satu isu semasa telah dipilih. Siapakah yang tidak kenal dengan Ashraf Muslim? Nama Ashraf Muslim tidak lagi terasing di telinga kita kerana beliau merupakan salah seorang artis di tanah air kita sendiri. Wajah, ketampanan dan bakat beliau sering kita lihat di televisyen, lebih-lebih lagi di drama-drama Melayu. Namun, adakah rakyat Malaysia tahu bahawa Ashraf Muslim merupakan salah seorang daripada rakyat Malaysia yang mengamalkan cara hidup berpoligami? Menurut beliau di Instan Online, beliau menyatakan bahawa jangan jadikan saya ikon poligami. Hal ini demikian kerana ramai rakyat Malaysia yang menjadikan beliau sebagai ikon berpoligami kerana kejayaan beliau dalam menguruskan rumah tangga dalam hidup berpoligami. Menurut Ashraf Muslim, suami perlulah bijak dalam menguruskan rumah tangga mereka sendiri. Mereka bukan sahaja perlu adil dan mampu dalam mengurus rumah tangga, malah mereka perlu bijak dalam mengawal segala permasalahan yang berlaku dalam kehidupan berpoligami. Oleh hal demikian, ikon yang terbaik menurut beliau adalah baginda Muhammad SAW sendiri. Dengan sifat ketulusan, kebijaksanaan, keadilan baginda dalam menguruskan rumah tangga, ini membuktikan baginda layak dijadikan sebagai ikon dan model contoh bagi kehidupan berpoligami. Menurut Ashraf Muslim, kehidupan berpoligami tidaklah seindah kabar dari rupa, kerana pada hari ini banyak isu semasa yang berkaitan dengan tajuk penceraian yang disebabkan poligami itu sendiri. Latar belakang kajian. Berdasarkan isu semasa yang telah saya huraikan dan kupaskan sebentar tadi, iaitu amalan poligami kebanyakannya diakhiri dengan penceraian. Namun persoalannya, apakah yang menyebabkan penceraian amalan poligami di Malaysia? Adakah amalan poligami di Malaysia bertepatan dengan amalan poligami yang disyariatkan oleh Islam itu sendiri? Dan adakah poligami di Malaysia menjadi mimpi indah kepada kedua-dua pasangan? Hal ini kerana kes statistik menunjukkan bahawa
statistik poligami yang menyebabkan akhiri dengan perceraian terus meningkat. Tambahan lagi, dengan lebih memudaratkan, ramai para isteri pertama tidak lagi mendapat nafkah selepas suaminya berkahwin lagi satu. Namun, kenapakah perkara ini terus terjadi? Sekiranya mereka melaksanakan amalan poligami yang berlandaskan syariat Islam, semestinya perkara yang ini tidak akan berlaku. Oleh hal yang demikian, satu kajian telah dibuat untuk mengetahui dan mengupas isu ini dengan lebih lanjut. Kami menggunakan kaedah borang soal sedik, iaitu Google Form, yang kami akan edarkan kepada mahasiswa-mahasiswi Universiti Tun Hussein On Malaysia. Hal ini kerana kami ingin mengetahui persepsi dan pandangan mereka terhadap amalan poligami di Malaysia itu sendiri. Kepentingan kajian yang pertama, dapat mengetahui sejauh mana kefahaman para mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tun Hussein On Malaysia serta tanggapan mereka terhadap isu poligami itu sendiri. Hal ini kerana kebanyakan mereka tidak mengambil cakna kerana mereka tidak mengalami itu sendiri dalam kehidupan mereka. Kebanyakan mereka kurang memahami tentang maksud sebenar poligami yang berlandaskan syariah Islam itu sendiri. Oleh hal yang demikian, ini akan dapat membantu para mahasiswa dan mahasiswi universiti dalam memberi kesedaran bahawa betapa pentingnya isu poligami ini pada hari ini. Yang kedua, dapat mengubah tanggapan dan persepsi negatif masyarakat golongan wanita, terutamanya golongan mahasiswi universiti berkenaan topik poligami itu sendiri. Kerana kebanyakan mereka bila sahaja mendengar isu poligami, mereka terus bantah. Kerana kebanyakan mereka menganggap bahawa isu poligami akan menyebabkan perceraian. Namun, sekiranya isu poligami ini dilaksanakan berlandaskan syariat Islam, sudah tentu mimpi ngeri ini tidak akan terjadi lagi. Dan yang ketiga ialah dapat menjawab segala persoalan yang ada di objektif kajian. Para mahasiswa dan mahasiswi universiti dapat membuat perbandingan terhadap amalan poligami yang berlaku di Malaysia dengan amalan poligami yang sepatutnya dan berlandaskan syariah Islam. Yang terakhir ialah dapat menyedari para mahasiswa dan mahasiswi universiti bahawa terdapat pelbagai hikmah di sebalik poligami itu sendiri. Metodologi kajian. Yang pertama, borang soal selidik. Kami menggunakan kaedah soal selidik, iaitu kami menulis beberapa soalan yang berkaitan dengan tajuk poligami itu sendiri di dalam Google Form, dan kami mengedarkan kepada para responden, iaitu mahasiswa dan mahasiswi Universiti Tun Hussein On Malaysia secara rawak melalui aplikasi WhatsApp dan sebagainya. Yang kedua, dokumen-dokumen. Kami menggunakan dokumen-dokumen yang sesuai dengan isu poligami untuk mencari bahan rujukan dan maklumat yang penting. Pengumpulan data. Sebelum melakukan dan kami mengedarkan borang soal sedik kajian, kami mendapatkan beberapa nasihat daripada pensyarah bagi tujuan memenuhi persoalan objektif kajian. Perbincangan. Segala data-data dan maklumat yang telah kami terima hasil daripada borang soal sedik yang telah kami edarkan, telah kami bincangkan serta menganalisiskan segala data-data dan maklumat tersebut mengikut statistik yang bersesuaian. Oleh hal yang demikian, kami dapat merumuskan data-data tersebut bagi menjawab segala persoalan di dalam objektif kajian. Terima kasih saudara Faris. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai hasil kajian kami. Okey, hasil kajian kami ini terdiri daripada 4 bahagian, iaitu A mengenai maklumat demografi, yang kedua B
mengenai pengetahuan asas poligami, dan yang ketiga bahagian C mengenai faktor dan kesan poligami, dan yang terakhir bahagian D iaitu mengenai tahap penerimaan pelajar UTHM terhadap isu poligami. Jadi saya akan membentangkan mengenai bahagian A dan bahagian B, manakala untuk bahagian C dan bahagian D akan dibentangkan oleh saudara-saudara yang lain. Jadi untuk bahagian A, seperti mana yang anda lihat, jadual di bawah menunjukkan jantina bagi pelajar UTHM yang telah menjawab responden kami, yang telah menjadi responden kami yang menjawab Google Form yang telah kami sebarkan. Okey, seperti mana yang anda lihat, jumlah keseluruhan adalah lebih kurang 80 orang pelajar, manakala jantina boleh dibagikan kepada dua, iaitu lelaki dan perempuan, dan peratusannya adalah sama, di mana 50% lelaki yang menjawab dan 50% perempuan yang menjawab, dan bilangannya adalah 40 lelaki dan juga 40 perempuan. Kategori seterusnya ialah bilangan pelajar bagi setiap fakulti. Seperti mana yang anda lihat, jadual di bawah menunjukkan data-data bagi bilangan pelajar yang telah menjawab Google Form ini. Okey, jadi untuk fakulti di UTHM terdapat 8 fakulti, iaitu FPTV, FKEE, FKAB, FKMP, FPTP, FAST, FSKTM serta FTK. Majoriti daripada bilangan pelajar yang telah menjawab Google Form ini datang daripada fakulti FPTV, di mana peratusan mereka adalah yang paling tertinggi, iaitu 47.5%, manakala bilangan yang paling sikit datang daripada fakulti FAST, di mana peratusannya ialah 1.2%, iaitu minoriti. Lihat soalan yang pertama berbunyi, maksud poligami adalah apabila seseorang lelaki menikah dengan lebih daripada seorang isteri tetapi tidak lebih daripada 4 orang. Dan pilihan jawapannya ialah pilihan jawapan dibahagikan kepada 5, iaitu yang pertama sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga kurang pasti, yang keempat setuju, dan yang terakhir sekali 5 iaitu sangat setuju. Okay. Jika anda lihat bacat di bawah ini, anda boleh lihat bahawa majoriti responden bersetuju bahawa apa yang dinyatakan di dalam soalan 1 itu merujuk kepada erti sebenar maksud poligami. Dan bilangan untuk yang tidak bersetuju dengan soalan ini adalah terlampau sedikit, iaitu 3.8%, 2.5%, dan yang paling kecil sekali peratusannya ialah 1.3%. Seterusnya soalan kedua. Soalan kedua ini menyatakan bahawa hikmah pensyariatan poligami itu adalah untuk mengangkat martabat kaum wanita. Namun begitu, untuk soalan ini terdapat percanggahan sedikit, di mana majoriti daripada responden menjawab kurang pasti, sama ada pengetahuan mereka itu tidak cukup ataupun mereka memang tidak pasti mengenai soalan ini. Di mana minoriti bagi jawapan ini tidak bersetuju, dan majoriti kurang pasti, dan yang kedua semua bersetuju bahawa hikmah pensyariatan poligami itu adalah untuk mengangkat martabat kaum wanita. Seterusnya soalan 3 berbentuk pertanyaan, di mana soalan ketiga adalah seperti berikut. Sekiranya suami tidak mampu memberi nafkah kepada isterinya, maka haram bagi mereka untuk berpoligami. Jadi seperti mana yang anda lihat bacat di bawah, anda boleh lihat sebanyak lebih kurang 74 orang bersetuju dengan penyataan tersebut, manakala 6 orang tidak bersetuju dengan penyataan ini. Faktor dan kesan poligami. Soalan pertama ialah, menurut pendapat anda, adakah poligami dapat mengurangkan kegiatan maksiat yang berleluasa seperti zina dan sebagainya? Terdapat 80 orang yang telah merespon terhadap soalan 1 tersebut, dan majoriti yang jawab adalah
Seterusnya ialah soalan kedua. Pada pendapat anda, adakah anda bersetuju bahawa poligami adalah satu trend semata-mata pada masa kini? Terdapat ramai yang jawab sangat tidak setuju dan sangat setuju. Seterusnya ialah soalan 3. Pada masa kini, poligami dianggap sebagai satu keperluan yang berasaskan syarak hukum yang bersandarkan ajaran agama Islam. Adakah anda bersetuju? Majoriti yang jawab adalah kurang pasti dan yang paling terendah adalah pada skala setuju sahaja. Soalan yang keempat ialah, sejak akhir-akhir ini kita terdengar banyak kes-kes perceraian yang berlaku akibat daripada kegagalan seseorang suami dalam mengamalkan poligami. Adakah anda rasa bahawa faktor perceraian berlaku kerana syarat keharusan poligami, iaitu berlaku adil di kalangan isteri? Terdapat 80 orang yang telah merespon terhadap soalan yang keempat dan majoriti yang jawab adalah sangat setuju. Mereka bersetuju dengan statement yang telah dinyatakan dalam soalan 4. Soalan yang kelima ialah, suami yang tidak mampu dari sudut memberi nafkah dan tidak dapat berlaku adil terhadap isteri-isterinya antara faktor berlakunya kegagalan poligami di Malaysia. Respon tersebut telah menunjukkan bahawa terdapat 63.7% yang sangat setuju dan sebanyak 1.3% yang jawab sangat tidak setuju dan tidak setuju. Rumusan soal selidik bahagian C. Majoriti responden dalam kalangan pelajar UTHM mempunyai pengetahuan terhadap amalan berpoligami di Malaysia dan mengetahui dengan lebih mendalam berkenaan faktor dan kesan poligami di Malaysia. Daripada beberapa statistik yang dikaji, terdapat juga beberapa pelajar yang tidak tahu berkaitan faktor dan kesan poligami ini. Tetapi keseluruhannya, ramai yang mengetahui dan hanya segelintir sahaja pelajar yang kurang memahami perkara berkenaan dan faktor dan kesan tersebut. Bahagian D, iaitu tahap penerimaan pelajar UTHM terhadap poligami. So dalam bahagian D ni kita boleh lihatlah bahawa pelajar-pelajar UTHM ni menerima amalan poligami ni ataupun tidak dalam masyarakat. So berdasarkan soalan yang kita bagi dekat soal selidik, kita boleh lihatlah pelajar UTHM ni cenderung untuk menerima ataupun tidak. So soalan pertama yang kita beri adalah, apakah tahap penerimaan anda sebagai pelajar terhadap amalan poligami yang berlaku di kalangan masyarakat? So kalau kita lihat kat sini, 27 orang, iaitu majoriti daripada 80 responden adalah kurang pasti terhadap penerimaan poligami ini dalam masyarakat. Dia orang tak pasti masyarakat ini menerima poligami ataupun tidak. Dan kita boleh lihat kat sini, sebanyak 30 orang, iaitu 15 setuju dan 15 sangat setuju poligami ini dilakukan dalam masyarakat. Manakala selebihnya sebanyak 32 orang, iaitu 11 orang sangat tidak setuju dan 12 orang tidak setuju amalan poligami yang berlaku di kalangan masyarakat sekarang. Dalam soalan ni kita dah listkan jawapan 1, 2, 3, dan kalau ketiga jawapan yang diberikan tu tak menepati, mereka boleh tulis sendirilah diorang punya jawapan kenapa diorang terima amalan poligami ni. So dekat result kat bawah ni boleh nampak 25.7%, 25.7%. Ada dua jawapan yang banyak digunakan. So kalau kita tengok 25.7% dekat warna kuning ni, mewakili mereka menerima amalan poligami ni dengan alasan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Manakala kalau kita tengok kat warna merah ni, 25.7% juga mewakili mereka menerima amalan poligami ni untuk membantu anak-anak
yatim yang kehilangan bapanya. Dan kalau kita nak pergi lebih mendalam, 24.3% yang ketiga paling tinggi ni, nampak 24.3% ni adalah semua ketiga-tiga jawapan di atas yang kita berikan. Di soalan pertama, berkaitan tahap penerimaan pelajar UTHM terhadap poligami, kita boleh lihat kebanyakan pelajar UTHM tidak pasti terhadap poligami yang berlaku di Malaysia, yang seperti saya katakan tadi. Dan sebilangan mereka setuju dan sebilangan mereka tidak setuju. Bagi soalan kedua pula, pelajar UTHM menerima amalan poligami ini kerana mereka berpendapat bahawa sesiapa yang berpoligami ini kerana mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan kerana untuk membantu anak-anak yatim yang kehilangan ayahnya. Hasil daripada soal selidik kita boleh lihat ada sebilangan pelajar UTHM tidak menyokong amalan berpoligami kerana takut atau khawatir lelaki ataupun suaminya tidak berlaku adil antara satu sama lain. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya tidak pernah melarang poligami jika diyakini bahawa seseorang lelaki itu tidak mampu untuk berlaku adil. So secara keseluruhan kita boleh cakap yang lelaki ni boleh berpoligami, tapi kena tahu batasnya dan kena tahu syarat-syarat untuk berpoligami. Pada kajian ini kita boleh lihat poligami menurut Islam bukanlah seseorang lelaki itu boleh menikahi sesuka hati lebih daripada seorang wanita. Malah beliau hendaklah menepati syarat yang ditentukan dalam Islam agar dia dapat berlaku adil dan saksama kepada isteri-isterinya. Yang kita tahu, berpoligami, kita boleh menikahi lebih daripada seorang isteri dan tidak lebih daripada 4. Namun, kita dipertanggungjawabkan untuk menjaga isteri-isterinya dengan adil. So yang kedua, poligami menjadi bukti kesempurnaan hukum Islam kerana dapat mengelakkan manusia daripada melakukan zina dan perlakuan membela perempuan simpanan yang pastinya menzalimi kaum wanita. Kat sini kita boleh nampak poligami ini membantu untuk mempertahankan wanita daripada dizalimi. Hanya sebagai penutup, poligami membawa banyak hikmah jika ia dilaksanakan dengan betul mengikut syariat Islam. Jadi Alhamdulillah. Sekian saja untuk pepetangan jurnal dari kumpulan kami. Kumpulan 4. Section 6. Saya mewakili kumpulan saya. Sekian. Terima kasih dari kumpulan kami.